Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat. Hari ini, Cikgu Mina ingin berkongsi dengan anda topik tahun 5 iaitu pengaratan. Unit 7, pengaratan. 7.1.1 menyatakan ciri objek yang berkarat. 7.1.2 mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. 7.1.3 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. 7.1.4 memberi halkan cara mencegah pengaratan. 7.1.5 menakul kepentingan mencegah pengaratan. Apakah yang dimaksudkan dengan karat? Karat ialah lapisan berwarna perang kemerahan yang terbentuk di permukaan objek tertentu. Apakah ciri-ciri objek yang berkarat? Kebiasaannya objek yang berkarat ini mempunyai permukaan yang kasar apabila disentuh. Objek yang berkarat juga rapuh, iaitu mudah patah. Seperti yang anda boleh lihat pada paku yang telah berkarat dalam gambar ini. Apabila anda menyentuh paku tersebut, maka paku itu akan patah kerana sifatnya telah pun menjadi rapuh. Selain daripada itu, objek yang berkarat juga tidak menarik kerana kelihatan sangat bodoh dan tidak berkilat. Selain daripada itu, objek yang berkarat juga mempunyai lapisan berwarna perang kemerahan pada permukaan objek tersebut. Objek yang berkarat biasanya diperbuat daripada besi dan keluli, manakala objek yang tidak berkarat diperbuat daripada logam seperti emas dan perak serta bahan-bahan bukan logam seperti plastik dan juga kaca. Bagaimanakah rupa objek yang berkarat ni? Seperti yang cikgu telah maklumkan sebelum ini, objek yang telah berkarat mempunyai lapisan perang kemerahan di permukaan objek tersebut. Permukaannya pudar dan juga kasar, kelihatan buruk iaitu tidak berkilat dan tidak bersih, serta menjadi rapuh dan terhakis dengan perlahan. Cuba anda perhatikan gambar berikut. Apakah kesimpulan yang anda boleh buat berdasarkan gambar berikut? Tahukah anda, apabila kita terpijak paku yang berkarat, kita berkemungkinan untuk mengalami tetanus. Apakah itu tetanus? Tetanus is a serious infection caused by bacteria infection attacking your nervous system. The bacteria Clostridium tetani produce the nerve toxin resulting in tetanus. The condition causes muscle constriction, especially in the jaw and neck muscle. Tetanus can cause breathing problems and leads to a condition called lockjaw. The bacteria are found in the soil and animal and human intestines. Maksudnya kat sini, tetanus ni kalau dalam bahasa Melayu adalah penyakit kancing gigi. Dia boleh menyerang sistem saraf kita. Boleh menyebabkan kita mengalami kekejangan otot, terutamanya di bahagian sambungan otot kita dan juga di otot-otot di bahagian leher. Tetanus ini boleh menyebabkan masalah pernafasan dan juga kekejangan pada otot. Contohnya seperti dalam gambar ini. Apakah faktor pengaratan paku? Mari kita uji. Perhatikan pada gambar tabung uji ini, tabung uji P, Q, R dan S. Tabung uji P terdapat paku besi, ada udara, tutup dengan gabus. Tabung uji Q ada paku besi, air pipe dan kita tutup dengan gabus. Tabung uji R ada paku besi, air didih, lapisan minyak dan juga gabus. Dan tabung uji S ada benang, paku besi dan kalsium klorida kontak. Rajah di atas menunjukkan satu penyiasatan yang telah dijalankan oleh Profesor HM selama 3 hari untuk mengkaji faktor-faktor pengaratan pada paku. Ramalkan keputusan penyiasatan dan lengkapkan jadual di bawah.
Cikgu nak tanyalah murid-murid semua. Okay, jika anda perhatikan dalam tabung uji R ada lapisan minyak. Tahukah anda apakah fungsi lapisan minyak tersebut? Cikgu nak murid-murid semua boleh type jawapan anda di ruangan chat. Apakah fungsi lapisan minyak? Anda boleh type di ruangan chat. Nanti cikgu akan respon di ruangan chat. Ya. Apakah fungsi lapisan minyak dan juga apakah fungsi kalsium klorida kontang? Anda boleh typekan jawapan di ruangan chat. Kembali kepada soalan. Ramalkan keputusan penyiasatan dan lengkapkan jadual di bawah. Okey, kita dapati bahawa paku dalam tabung uji P, adakah dia berkarat ataupun dia tidak berkarat? Okey, so dalam tabung uji P, pakunya berkarat. Okey, kenapa berkarat? Kalau kita perhatikan dekat dalam tabung uji P ni ada udara tapi tak ada air. Tahukah anda sebenarnya di dalam tabung uji ini terdapat wap air. Di persekitaran kita ada wap air. Ya, faktor pengaratan ada dua. Mesti ada air dan udara. Maka objek itu akan berkarat. Okey. So paku uji P ni, dalam paku uji dalam tabung uji P ni, paku ni terdedah kepada air dan udara. Sebab itu paku ini berkarat. Okey, kita perhatikan paku besi dalam tabung uji P. Okey, ada air paip, ada udara, maka paku itu akan berkarat. Tetapi dalam tabung uji R, so paku besi tersebut diletakkan dalam air didih dan juga lapisan minyak, bermakna apa yang tiada kat situ? Ya, tiada udara. Okey, jadi paku besi hanya terdedah kepada air saja, tidak terdedah kepada udara. Maka paku itu tidak berkarat. Begitu juga dengan tabung uji S. Tabung uji S ada kalsium klorida kontang. Kalsium klorida kontang ni fungsinya untuk menyerap air. Bermakna dalam tabung uji S tidak ada air, tetapi ada udara. Maka paku juga tidak akan berkarat. Okey. Soalan seterusnya, nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpul dalam penyiasatan ini. Okey, kehadiran apa? Kehadiran air dan udara. Okey, satu lagi keadaan paku. So, dua maklumat ni sebenarnya pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Kehadiran air dan udara adalah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala keadaan paku adalah pemboleh ubah bergerak balas. Soalan seterusnya, nyatakan satu pemerhatian pada paku P dan Q selepas 3 hari. Okay, pemerhatian anda mestilah berdasarkan pada pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu keadaan paku. Ya, lihat keadaan paku. Terdapat lapisan berwarna apa? Perang kemerahan pada permukaan paku P dan Q. Kita tahu bahawa objek yang berkarat akan mempunyai lapisan yang berwarna perang kemerahan. Berikan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu di atas. Kenapa? Kenapa paku uji P itu berkarat? Okey, kerana paku P terdedah kepada uap air dan udara, manakala paku Q terdedah kepada air dan udara. Apakah kegunaan kalsium klorida kontang dalam tabung uji S? Fungsinya adalah untuk menyerap air. Cara-cara mencegah pengaratan, yang pertama, kita mesti menyapu objek dengan minyak ataupun grease. Yang kedua, menyalut objek dengan bahan yang tahan karat. Yang ketiga, menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Yang keempat, mengecat objek. Kepentingan pencegahan pengaratan, yang pertama, supaya objek selamat untuk digunakan, tahan lama dan tidak mudah rosak, menjimatkan kos penyelenggaraan serta kelihatan cantik. Macam pintu pagar rumah kita lah kan, dibuat daripada besi. Jadi kalau kita cat pintu pagar dekat rumah kita tu, jadi dia akan tahan lebih lama dan tak mudah rosak. Jadi kita juga dapat menjimatkan kos penyelenggaraan, di samping pintu pagar rumah kita juga kelihatan lebih cantik.
Okey, itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye semua.